Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita bagi Sarawak edisi Khamis 7 November 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kemajuan Bandar Masdar di Abu Dhabi akan dijadikan model pembangunan Bandaraya Kuching khususnya di kawasan baru pada masa depan. Bimi Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg berkata langkah itu penting dalam menjadikan bandar bebas karbon itu model dalam pembangunan lestari yang dilengkapi teknologi canggih dan baharu. Katanya melihat ada kemungkinan untuk belajar mengenai kelestarian bandar tersebut yang boleh dijadikan model kepada pembangunan yang hendak dilaksanakan di Bandaraya Kuching khususnya di kawasan baharu. Apa yang dilaksanakan di Bandar Masdar, kata Premier Sarawak, ianya boleh dicontohi dan akan dibincangkan lagi serta mungkin dapat bekerjasama dengan pihak Abu Dhabi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat Bandar Masdar di Abu Dhabi bersama delegasi Kerajaan Sarawak sempena lawatan kerja ke Emirat Arab Bersatu. Dalam lawatan tersebut, beliau mendapati beberapa penggunaan teknologi baru yang dikuasakan menerusi tenaga solar, rendah karbon dan keseimbangan dalam pemeliharaan alam sekitar. Ujarnya pembangunan di Masdar mempunyai tahap begitu tinggi dari aspek menjaga alam sekitar dan juga yang mana ia menjadi rendah karbon dan dibangunkan institusi pengajian tinggi komersial yang canggih serta pentadbiran. Penggunaan solar sebagai tenaga dan juga bangunannya berkisar kepada cara pembangunan mampan dan lestari. Tambah beliau, model yang dibangunkan Abu Dhabi di Bandar Lestari itu mampu mengubah lanskap pembangunan di Sarawak ke arah kelestarian. Kerjasama erat di antara Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC dengan pelbagai pihak khususnya institusi akademik, rakan kongsi industri, badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan akan mewujudkan satu ekosistem penyelidikan serta kolaborasi utuh ke arah mencapai pembangunan Sarawak lebih mampan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, SRDC berperanan penting dalam memudahkan aspek pembiayaan dan menyediakan hala tuju serta kerjasama yang strategik bagi memastikan segala inisiatif penyelidikan adalah sejajar dengan keutamaan agenda pembangunan Sarawak. Jelasnya Sarawak yang kaya dengan sumber asli, biodiversiti dan warisan kebudayaan membuka ruang kepada penterjemahan penyelidikan yang merangkumi pengetahuan tradisional dan sains moden sekaligus menggalakkan inovasi dalam aplikasi praktikal bagi menangani isu-isu dunia sebenar. Beliau berkata demikian pada perasmian Simposium Penyelidikan dan Pembangunan SRDC 2024 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Justru Premier berharap agar SRDC bersama rakan strategiknya akan memacu sektor penyelidikan ke tahap lebih tinggi, memberi manfaat kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi di negeri ini. Simposium 3 hari itu dihadiri lebih 350 orang peserta terdiri daripada ahli akademik, agensi penyelidikan dan pemain industri dari dalam dan luar negara bagi meneroka pelbagai topik seperti inovasi bioperubatan dan kejuruteraan. Simulasi pengkalan hadapan menghadapi monsun Timur Laut akan menjengah ke Betong bulan depan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Muhammad Razif Sitam berkata ini bagi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang dijangka melanda Sarawak lewat bulan ini. Memulakan langkah ini di Tatau, di Kakus Tatau baru-baru ini bagi memulakan persediaan inilah termasuk pengisian program yang berkaitan bagi persediaan semua pihak yang terlibat dan selepas ini banyak lagi simulasi ini akan kita lakukan. Betong antara 10 lokasi berisiko banjir yang telah dikenal pasti di negeri ini. Dato' Muhammad Razif bercakap kepada RTM selepas menyampaikan bantuan khairat kepada mangsa lemas di Sungai Sarawak Tengah bulan lepas. Sumbangan bagi Allahyarham Khairul Bidin disampaikan kepada ibu mangsa di Kampung Tambak Pusak. Sumbangan daripada kerajaan negeri itu bagi meringankan bebanan keluarganya yang kehilangan ahli keluarga dan tragedi perahu karam di Sungai Sarawak. Allahyarham merupakan antara 5 kaki tangan unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak yang mati lemas dalam tragedi perahu karam di Sungai Sarawak pada 18 Oktober lepas.
Carnival Taste of Borneo menjadi platform dan peluang terbaik untuk semua kumpulan etnik di Sarawak mempamerkan budaya dan tradisi mereka agar masyarakat lain dan orang luar dapat memahami dan menghayati nilai, budaya, tradisi dan kepercayaan mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Grawat Gala berkata, hanya melalui persefahaman dan penghayatan bersama ini akan mewujudkan budaya saling menghormati, menghargai keunikan dan perbezaan masing-masing demi masyarakat, negeri dan negara yang harmoni. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Malam Kebudayaan Forum bersempena Carnival Taste of Borneo 3.0 2024 di Miri. Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum yang merangkumi 9 persatuan orang ulu mempamerkan kebudayaan mereka merangkumi tarian, muzik dan lagu termasuk hidangan tradisional masyarakat orang ulu. Katanya sebagai salah satu kumpulan etnik minoriti, masyarakat orang ulu harus memberikan yang terbaik dalam apa jua yang dilakukan agar dapat memberi impak selain dapat mengetengahkan persembahan kebudayaan. Carnival Taste of Borneo yang berlangsung selama 12 hari sejak 30 Oktober lepas melibatkan pelbagai kumpulan etnik yang juga terlibat dalam mempamerkan kebudayaan dan kraftangan masing-masing. Komuniti madani yang diwujudkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia JAPIN akan mengadakan Karnival Kita Madani peringkat Sarawak dan permukiman komuniti madani Sarawak buat julung kalinya. Menurut Ketua Penolong Pengarah JAPIN Sarawak Rozilawati Nur Aziz, program tersebut akan diadakan di Penview Convention Centre PCC Demak, Kuching pada 9 dan 10 November. Katanya komuniti madani berfungsi sebagai satu badan sukarela yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama dan latar belakang yang berperanan untuk membantu kerajaan memasarkan maklumat, inisiatif dan juga insentif kerajaan kepada masyarakat seterusnya menyumbang kepada perpaduan ke peringkat akar umbi. Justru beliau menyeru khususnya komuniti madani serta orang ramai hadir memeriahkan karnival tersebut dengan pelbagai aktiviti antaranya jualan ramah, Infiesta Pentarama dan juga sesi Town Hall Komuniti Madani Sarawak bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara Sarawak FM RTM Kuching. Tambahnya karnival ini menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara dan hubungan baik antara pemimpin dan rakyat serta menjadi wadah perubahan minda melalui pertukaran idea dan pandangan. Kelab Kebajikan dan Sukan KKS Jabatan Penyiaran Malaysia menyampaikan sumbangan kepada kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak Irwan Budi Anwar di bawah program Kami Prihatin. Kami Prihatin merupakan program di bawah KKS, Jabatan Penyiaran Malaysia bagi memberi bantuan kewangan kepada pesakit kronik kaki tangan RTM seluruh negara. Sumbangan tunai disampaikan oleh pengerusi Kelab Rekreasi RTM Kuching, Johadi Swaidi. Pengarah projek bagi Kami Prihatin yang dihubungi Dr. Sofia Lo Siu Ping memberitahu ia merupakan aktiviti kebajikan tahunan dan kali ini ia lebih tertumpu kepada kaki tangan yang mempunyai penyakit kronik. Setakat ini katanya seramai 25 kaki tangan RTM seluruh negara telah diberi sumbangan. Irwan Budi yang bertugas di unit rancangan dan ragam kanah RTM Kuching menghidap kanser paru-paru, buah pinggang dan katarak kini sedang bercuti sakit selama 2 tahun. Beliau turut mengucapkan penghargaan kepada kedua-dua kolaborasi kelab kerana prihatin ke atas kesihatannya. Dalam majlis yang sama, Kelab Rekreasi RTM Kuching turut menyantuni Irwan Budi dan menyumbangkan keperluan berupa makanan. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.